menjadi khalifah Tuhan untuk mengatur bumi Tuhan ini dengan sebaik-baiknya, mengikut yang dikenakan oleh Allah sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita sebagai hamba Allah, manusia ini sebagai hamba Allah, mestilah dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestilah dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestilah dia beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai pula dengan apa yang disebut oleh Al-Quran dan yang telah diperjelas oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia dua tanggungjawab kita sebagai manusia yang mesti kita faham, yang mesti kita bertanggungjawab dan mesti kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Moga-moga kalau kita mati nanti kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selamatlah kita dari neraka dan kita ke surga. Tapi kalau dua tanggungjawab ini tidak dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di atas muka bumi Tuhan ini, kita tidak dapat elak daripada mati. Sebab mati itu pasti datang menimpa kita, sama ada raja maupun rakyat jelata, orang besar atau orang kecil, yang miskin maupun yang kaya, yang berkuasa maupun yang tidak, semua akan mati. Bila mati, tempo keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan surga lah tempatnya tetapi neraka, wal iyad billah. Inilah yang nak kita fikirkan selalu tetap diri kita. Moga-moga kita dapat mendidik diri kita agar kita selamat di dunia, lebih-lebih kita selamat di akhirat. Saudara-saudari yang dirahmati sekalian, pada pagi ini saya tidak akan syarahkan ataupun saya tidak akan perkatakan tentang tanggungjawab manusia sebagai khalifah Tuhan di atas muka bumi. Tapi saya nak tekankan tanggungjawab manusia yang kedua, iaitu manusia ini sebagai hamba Allah, dia mesti mengabdikan diri kepada Allah, dia mesti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau saya memperkatakan kedua-duanya sekali, takut nanti ceramah saya ini akan terlalu panjang. Saya memang tidak mau nak bicara panjang pada pagi ini, mungkin sekadar barangkali 40 minit ataupun 50 minit. Yang penting pada kita ialah ceramah kita itu singkat, tetapi kita dapat faham sungguh-sungguh, dapat kita yakinkan sungguh-sungguh, kemudian kita dapat amalkan sungguh-sungguh, daripada kita bersyarah berpanjang-panjang sangat dan berjela-jela tetapi tidak dapat kita pahami, lebih-lebih kita dapat amalkan. Jadi soal kita sebagai hamba Allah untuk kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saya nak tekankan dan inilah yang saya nak perkatakan pada pagi ini. Moga-moga Allah izinkan saya berbuat demikian, dan moga-moga Allah izinkan saya dapat menceritakannya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan saya sendiri dan untuk kepentingan saudari yang sama-sama dengar di pagi yang mulia ini. Saudara-saudari yang dirahmati sekalian, seorang hamba Allah, yaitu manusia ini, kita ini, ada 3 perkara yang dia mesti faham dan mesti dia tunaikan tanggungjawabnya. Yang pertama, hamba-hamba Allah itu adalah melaksanakan segala ataupun seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hamba-hamba Allah ini adalah menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah dia mengekalkan rasa kehambaan. Saya nak ulang lagi yang ketiga ini. Hendaklah seorang hamba itu mengekalkan rasa kehambaan, kerana dia adalah seorang hamba. Maka rasa kehambaan itu mestilah dipertahankan dan dikekalkan dan dibawa ke mana-mana. Inilah 3 perkara yang mesti ada pada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap hamba Allah itu mesti faham dan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Barulah dia benar-benar menjadi hamba Allah yang patuh, yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia mati,
maka dia diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mesti melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Bila kita katakan perintah Allah itu terlalu banyak. Ada yang berbentuk soal-soal fardu ain, ada yang berbentuk soal-soal fardu kifayah, ada yang berbentuk soal-soal sunat muakkad, dan ada yang berbentuk sunat ghairu muakkad. Dan ada perkara-perkara yang sebaik-baiknya hendaklah kita jadikan ibadah asalkan boleh menempuh syarat-syaratnya seperti mana yang telah kita selalu jelaskan selama ini, sebelum ini. Tak perlu saya nak ceritakan lagi pada pagi ini. Jadi perkara-perkara yang disuruh oleh Allah kepada seorang hamba yang mesti dipaham, dipelajari dan dilaksanakan oleh seorang hamba itu terlalu banyak. Ada yang berbentuk fardu ain, ada yang berbentuk fardu kifayah, ada yang berbentuk sunat muakkad, dan ada yang berbentuk sunat ghairu muakkad. Tetapi sebahagian perkara-perkara yang terpenting yang nak saya sebut ataupun yang nak saya perkatakan pada pagi ini ialah seperti sembahyang, seperti puasa, berzakat, haji, jihad, berkorban, berukhuwah, belajar, berziarah, bertolong bantu di dalam kebaikan, mengajar, berdakwah, bermusyawarah, bermaaf-maafan, dan lain-lain lagi. Ini sebahagian daripada apa yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yang mesti hamba-hambanya pelajari, fahami, dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perkara yang kedua yang mesti dipahami, mesti diyakini oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ialah apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah pula terlalu banyak. Ribuan banyaknya. Ada yang berbentuk dosa besar, ada yang berbentuk dosa kecil, ada yang berbentuk makruh. Jadi apa yang dilarang oleh Allah terlalu banyak. Perkara-perkara yang membawa kepada dosa itu terlalu banyak, yang mesti kita pahami dan mesti kita tinggalkan. Kalau tidak, nanti kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang durhaka. Saudara-saudari yang dirahmati sekalian, di antara perkara-perkara yang menjadi larangan Allah yang mesti dipaham dan mesti kita jauhi, sungguh-sungguh. Di antaranya seperti zina, liwat, riba, minum arak, judi, membunuh, bergaul bebas laki-laki perempuan tanpa batas, membuka aurat, mengumpat, berbohong, memfitnah, jahat sangka, mencuri, menipu, hasad dengki, pemarah, berdendam, bakhil, tamak, suka dipuji, riak, ujub, kibir atau ego, suka dimuliakan, putus asa. Ini di antara larang-larang Allah, yang mana hamba Allah itu mesti mempelajarinya, mesti memahaminya, dan mesti meyakininya, dan mesti menjauhinya. Perkara yang ketiga yang mesti diketahui dan mesti dipahami oleh seorang hamba Allah itu, yaitu seorang hamba Allah itu mesti dia mengekalkan rasa kehambaan. Saya nak ulang lagi, setiap hamba Allah itu mesti dia mengekalkan rasa kehambaan. Rasa kehambaan ini mestilah seorang hamba itu dibawa ke mana-mana. Mesti dibawa ke mana-mana. Dibawa masa berjalan, dibawa masa duduk, dibawa masa berjuang, dibawa masa bercakap seperti
ini